Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, FY di sini, Sifu saham anda. Hari ini kita nak cerita pasal bagaimana salah satu syarikat itu masuk tersenarai di bursa. Untuk pengetahuan anda, di Malaysia ini syarikat yang terkecil yang anda boleh buka, nama dia adalah syarikat enterprise. Syarikat enterprise ni kita nak buka dia senang je. Kita pergi dekat SSM, kita bayar RM60 kan. Bila kita bayar RM60, lepas tu kita buat search untuk nama syarikat yang kita nak tu kan. Lepas tu kalau nama tu available, kita bolehlah daftar dengan hanya bayaran sebanyak RM60 kan. Cumanya satu, kalau kita buka syarikat enterprise ni kan, syarikat kecil yang kita jual, katalah kita nak jual apa-apa produk ke kan, atau kita nak buat syarikat tu syarikat trading ke kan, syarikat tu kita lah satu-satunya dia punya entrepreneur, satu-satunya pemegang saham. Yang jadi masalahnya ialah syarikat ni dia duduk dalam satu entiti, tuan-tuan dan puan. Satu entiti ni bermaknanya kan, kalau kata kita hutang orang tu, kita tak bayar hutang orang tu kan, jadi apa jadi, dia boleh datang rumah kita, dia boleh ambil TV kita boleh ambil pintu kita, boleh ambil rumah kita, boleh ambil kereta kita, sebab dia satu entiti yang mana diri kita dengan satu syarikat bukanlah satu entiti yang berbeza. Jadi saham tu memang 100% dipegang oleh orang kita. Alright. So syarikat kedua di negara kita, syarikat Malaysia, nama dia syarikat Sendirian Berhad. Kalau dulu syarikat Sendirian Berhad ni dia perlukan minimum 2 orang director dengan pegangan saham seorang RM1. Nama pun syarikat Sendirian Berhad kan. Jadi apa jadi, syarikat Sendirian Berhad ni dia ada 2 entiti, iaitu syarikat satu entiti dan owner satu entiti, dan pegangan saham dia dipegang oleh sendiri-sendirilah. Tapi menjelang tahun 2016 apa jadi, syarikat Sendirian Berhad sekarang dah boleh dibuka seorang kan, tak perlu 2 orang lagi, seorang dah boleh buka Sendirian Berhad. Jadi seorang boleh pegang keseluruhan pegangan saham dalam syarikat tersebut 100% lah. Tapi kalau banyak Sendirian Berhad yang ada dekat negara kita ni, FY tengok dia pecah lah, ada 70-30, ada 40-60, ada 90-10, dan ada yang pecahan 20-20 kan, terpulang lah kan. Tapi semua pegangan tu, saham yang ada dalam tu berdasarkan pemilikan saham masing-masing. Kalau director tu pegang 20%, maknanya dia pegang syarikat tu 20%. Dalam syarikat Sendirian Berhad kan, dia ada 2 entiti. So macam tadi, kalau kita tengok syarikat enterprise tadi kan, syarikat enterprise dia kalau ada hutang, dia boleh datang rumah kita ambil kita punya barang-barang semua. Tapi syarikat Sendirian Berhad tak boleh. Kalau nak datang, dia boleh datang dekat syarikat kita, dia ambil kursi, dia ambil meja, dia ambil langsir, syarikat punya sahaja. Sebab dia dah entiti yang berbeza. Boleh faham tu kan? So cerita dia, entiti ataupun share ni adalah pegangan saham lah. Jadi orang yang memegang saham adalah pemilik syarikat kan. So apa jadi, tuan-tuan puan, syarikat tu nak berkembang besar. Katalah kita buat satu syarikat jual burger, jual kicap pun tak apalah, jual kicap. So apa jadi, syarikat tu jual, syarikat tu membesar kan. Dah jual kicap ke seluruh tanah Melayu ni kan, dah jual kicap ke seluruh negara di Malaysia ni. Jadi apa jadi, dia ada kilang dah, dan dia dah membesar kan, dia dah ada pegangan saham dia dah lebih kurang katalah 70 juta kan. Kemudian dia perlukan lagi 30 juta ringgit untuk kembangkan lagi syarikat, untuk jual kicap-kicap ni, keluarkan production ke Sabah dan Sarawak. Tapi tak ada duit. So apa dia buat kan? Satu, dia boleh pinjam bank 30 juta ni, 30 juta ringgit ni dia boleh pinjam bank. Sebab apa? Sebab dia dah beli kilang, dah beli jentera, dah beli mesin apa semua kan, untuk production kicap tu dia dah tak ada duit. Duit dalam akaun mungkin ada dalam 5 juta lah untuk working capital. Jadi perlukan lagi 30 juta untuk kembangkan lagi syarikat, untuk buka kilang di Sabah dan Sarawak sebagai contoh. Jadi pinjam duit dengan apa? Dengan bank. Kalau pinjam duit dengan bank, dia kena pulang balik dalam bentuk principal campur interest. Kan. Tapi kalau pinjam dengan Alung Bukit Beruntung, lagi masalah. Sebab kena membayar principal campur interest infinity. Jadi apa yang owner dia buat? So owner ni apa yang dia buat ialah dia keluarkan saham yang dinamakan saham IPO, Initial Public Offer, atau saham terbitan awam. So saham ni apa dia? Saham ni dia dikeluarkan sebab dia chop saham baru, katalah 30% pada harga RM1 kan, untuk dijual pada orang awam. Bila syarikat tersebut kan ada pegangan saham ni yang dijual pada orang awam, yang tu dia jadi public listed company, public orang awam kan, dia jadi syarikat berhad. Sebab tu kalau kita tengok Tenaga Nasional, dia bukan Tenaga Nasional Sendirian Berhad, dia Tenaga Nasional Berhad. TM Berhad, Maxis Berhad, dia akan jadi berhad. Kenapa? Sebab ada pegangan orang luar dalam syarikat tersebut.
Begitupun selalunya kebanyakan majoriti saham-saham yang dipegang tu masih lagi dipegang oleh owner syarikat. Cuma sebahagian saja yang ditawarkan pada orang awam. Itulah saham kan. Bila ditawarkan IPO ni ditawarkan kepada awam, so apa jadi, syarikat tu akan tersenarai di Bursa Malaysia. Kan? Tersenarailah yang mana saham-saham tu boleh dijual beli. Kan, itulah cara dia tersenarai dan dia jadi syarikat yang berhad yang tersenarai dalam Bursa Malaysia. Kan? Setakat hari ini ada terdapat 982 syarikat-syarikat yang ada tersenarai di Bursa Malaysia. Terdapat berjuta-juta syarikat yang berhad dan syarikat enterprise dekat negara kita ni. Tetapi berhad ada 982 je. Cumanya kita lah kena tahu syarikat mana yang kita nak pilih kalau kita nak melabur dalam saham-saham syarikat ni untuk jadi sebahagian daripada pemilik syarikat-syarikat ni kan. Nak jadi pemilik syarikat Maybank ke, Maxis ke, Telekom ke, Proton ke, so kita beli je saham dia, kita akan jadi pemilik kan. Tak adalah kita jadi pemilik majoriti, tapi kalau kita beli satu lot pun 1000 unit pun kita jadi pemilik sebahagian daripada syarikat tersebut. So untuk belajar tentang saham, carilah FYI. Alright, cari FYI, follow TikTok FYI, follow je FYI dekat dalam video-video yang ada ni. Alright, nanti FYI cerita lagi tentang semua perkara tentang saham dan apa juga instrumen kewangan yang ada di Malaysia untuk anda semua. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.